Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya pengikut-pengikut Harian Metro. Tidak kisah di mana anda berada, apa khabar, apa yang anda lakukan juga ketika ini. Semoga urusan anda dipermudahkan. Saya Aziz Aris dalam podcast khas yang dibawakan oleh Harian Metro, apa-apa saja yang mengupas, melontar, berkongsi pandangan, pengalaman berkaitan dengan isu yang akan diketengahkan. Dan apa-apa saja kali ini membawakan isu semasa berkaitan satu kes yang boleh saya katakan menggemparkan negara baru-baru ini. Kes yang membabitkan kanak-kanak autism Zain Ryan Abdul Matin, yang mana berita kehilangannya sudah pun mula tersebar luas di seluruh negara sejak 5 Disember lalu dan kemudian ditemui pada 6 Disember, namun kanak-kanak itu ditemui dalam keadaan yang sudah meninggal dunia. Dan 7 Disember pula sekali lagi negara digemparkan apabila selesai bedah siasat, polis membuka kertas siasatan 302 Kanun Kesisaan yang mana kes kematian Zain Ryan disahkan sebagai satu kes bunuh. Dan sehingga hari ini kes ini masih lagi berjalan, tetapi apa yang ingin kita bincangkan dalam podcast apa-apa saja pada hari ini, kita akan kongsikan pengalaman wartawan-wartawan yang membuat liputan kes ini sejak daripada awal lagi, sejak bermula daripada kehilangan sehingga kepada penemuan dan sehinggalah kepada kes ini yang mana disahkan sebagai kes bunuh. Dan bersama kita pada hari ini wartawan yang pertama saya perkenalkan Raja Noraina Raja Rahim. Assalamualaikum, selamat datang. Terima kasih. Jadi Raja Noraina, sejak 5 Disember lagi kita dah tahu kes ini, kes kehilangan Zain Ryan telah pun tersebar luas. Jadi antara wartawan awal yang mendapatkan liputan, tidak silap saya Raja Noraina temu bual bersama ibu Betul. mangsa. Betul. Jadi boleh ceritakan sikit sejak daripada awal, pengalaman daripada awal berkaitan dengan kes ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari kehilangan dia 5 hari bulan tu, petang tu kita dah dapat maklumat yang ada satu kanak-kanak lelaki autism hilang, dan saya ditugaskan pada esoknya pagi saya cuba hubungi nombor telefon yang tertera pada poster kehilangan kanak-kanak terbabit, dan saya dapat berbual dengan ibu mangsa sendiri. Dan ketika itu ibunya mungkin lebih tenang sedikit sebab pada ketika itu kita punya pandangan supaya kanak-kanak tu akan dapat ditemui sebab ibunya pun berkongsi mengenai anaknya sendiri. Dia cakap Zain ni kalau hilang dia tak pernah hilang, memang dia sentiasa bersama ibu atau ayah dia. Baik. Tapi kalau dia andai kata dia hilang sekalipun, dia tak akan pergi jauh. Maksudnya naluri sebagai seorang ibu ketika itu dia beranggapan yang Zain mesti ada di kawasan apartmen idaman tu sendiri, atau mungkin tersalah masuk rumah orang dan orang pun tak kenal siapa parents pada kanak-kanak terbabit. So lepas saya berhubung dengan ibunya, saya tanya dia dan dia kata polis kemungkinan akan datang ke rumah dia lagi sekali hari 5 hari bulan 5 untuk buat pemeriksaan lah, untuk cari mangsa. So okeylah, saya cakap macam tu saya akan ke sana lah, saya akan jumpa dia di lokasi sendiri. Dan selepas saya berhubung dengan dia, saya terus ke apartmen idaman. Dan bila sampai saya dapat berjumpa dengan Puan Ismanira, ibu kepada Zain Ryan. Dan sekali lagi saya dapat bercakap dengan Ismanira, dengan Puan Ismanira, dan saya tanya lagi sekali sebenarnya masa mana kisah bermulanya Zain Ryan tu hilang. Dan dia berkongsi berkongsi cerita yang Zain Ryan hilang ketika dia pulang daripada sekolah. Selepas Puan Ismanira ambil dia dari sekolah, dia orang balik ke rumah, masa naik tangga tu sepatutnya Zain, dia tak dapat pimpin Zain sebab dia terpaksa bawa beg sekolah Zain dan barang-barang basah. Dia baru beli daripada kedai runcit. So Zain mengekori dia daripada belakang. So ketika naik tangga tu, dia sentiasa memanggil dan bercakap dengan Zain. Dan masa berpelangkah tu dia perasan Zain senyap, tak ada sebarang respon. So dia toleh, dia perasan Zain dah tak ada.
Itu yang pengalaman dia cerita lah. Jadi itu permulaan dia bagaimana permulaan Azin dia, hilang ketika itu. Kita akan teruskan juga, kita teruskan apa yang liputan yang telah dibuat oleh Aina dan apa yang diceritakan oleh Ibu Mangsa. Kita akan sambung selepas ini. Jadi sebelum itu saya nak perkenalkan wartawan kita yang kedua yang akan berkongsi pengalaman-pengalamannya sepanjang membuat liputan, bertugas sebagai wartawan untuk kes ini yang membabitkan kanak-kanak autism, Azin Ryan. Saya perkenalkan kepada anda wartawan yang kedua, Hafizul Hilmi Muhammad Nur. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Baik hari ni kerja. Hari ni kali korang tak bekerja. Saya pun tengok Cik Aziza macam tak cukup tidur ni kan. Ya, kita memang kes ini kita hektik ya minggu betul, ni. Memang kita akan mengikuti perkembangan selagi kes ini berjalan. Ya, saya akui kan rakan-rakan wartawan saya juga memang kebanyakannya dah slow down sikit minggu ni, mungkin kepenatan sedikit agaknya. Ya, baik, betul. Baik, Cik Hafizul. Yep. Pada 4.27 petang 6 Disember, yang mana selepas 24 jam belum menemui lagi kanak-kanak yang hilang, kanak-kanak autism. Operasi dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Petaling Jaya, IPD Petaling Jaya, dengan bantuan K9 dan juga bomber dijalankan untuk operasi SAR mencari dan menyelamat berhampiran kediaman keluarga mangsa. Dan pada 9 malam, polis menggerakkan operasi pencarian rumah ke rumah yang membabitkan 40 anggota dan juga 60 penduduk setempat, yang mana operasi memeriksa 2,482 unit kediaman di 18 blok apartmen terbabit bermula jam 9 malam. Saya difahamkan Hafizul bertugas ketika itu dan mengikuti operasi mencari ini. Boleh ceritakan sikit pengalaman dari awal sehingga penemuan kita sehingga mayat ataupun jasad kanak-kanak autism ini ditemukan. Boleh ceritakan sikit pengalaman daripada awal? Baik, saya minggu lalu saya bekerja shift petang. Kebiasaannya saya akan masuk pada jam 4 dan kita akan keluar tamat sekitar jam 12 atau 1 pagi lah biasanya. Baik. So jadi pada hari kejadian saya pergi ke belakang sikit, iaitu pada 5 hari bulan terlebih dahulu. Kita terima maklumat lah biasanya yang ditularkan oleh ibunya sendiri, kata ada seorang kanak-kanak autism hilang jam 12 tengah-tengah hari. Biasanya maklumat-maklumat ini biasanya memang selalu disalurkan kepada wartawan. Tapi pada 5 hari bulan tu saya dah tengok dah, kita dah periksa dan kita nak dapatkan pengesahan daripada ibu dia. So jadi bila saya masuk bekerja, saya ada juga cuba menghubungi nombor dan juga WhatsApp ibunya, tapi tidak berjawab. Tapi saya hubungi melalui Facebook ibunya. Kemudian saya wawarkan kehilangan Allahyarham Zain Ryan ni dulu pada 5 hari bulan tu, dan berita kehilangan tu saya wawarkan keluar pada sekitar jam pukul 12.30 malam lebih kurang. Itu adalah berita yang pertama yang keluar yang beritahu mengenai kehilangan Zain Ryan. Kemudian pada esoknya saya selepas disusuli oleh Raja Naina, dia menemu bual apa semua dan berada di rumah. Petang saya masuk, kita monitor terlebih dahulu, kita tengok monitor selepas Raja Naina pulang daripada lokasi di rumahnya di Damansara Damai. Di Damansara Damai, saya mengambil alih tugas tu lah untuk seterusnya. Kemudian saya dapat maklumat daripada Encik Hafiz. Selepas ni kita perkenalkan dia, Encik Hafiz, yang mengatakan polis akan melakukan ops tutup dan ops rumah ke rumah akan menjalankan pemeriksaan. Sebenarnya pada jam 8 malam saya dah memang berada di sekitar kawasan tu. Dan kita kebetulan dah memang dekat. So saya juga menyertai operasi rumah ke rumah ni. Operasi bermula pada jam 9 malam.
Masa tu ketika tu memang ramai. Kami berkumpul di Blok L di apartmen idaman tu di Blok L, termasuk dengan pasukan polis. Pasukan polis dah ada dalam kira-kira dalam 40 anggota dan pegawai, dan juga penduduk setempat dalam saya kira sekitar 60 hingga 70 orang ketika itu. Mereka tengah membahagikan kumpulan untuk buat pencarian di 2484 unit kediaman. Bayangkan memang banyak kediaman di apartmen idaman indah tu. Selepas selesai apa semua, selesai bagi kumpulan apa semua, saya bersama dengan kumpulan ketua polis daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid. Kami baru saja ke blok hadapan. Saya pun tak pasti blok apa namanya, di blok di hadapan bilik Dewan Apartmen Idaman tu. Baru saja naik tangga, belum pun sempat ketuk pintu rumah pertama, kemudian dihubungi oleh satu kumpulan mengatakan adik Zain Ryan ni ditemui. Sebelum tu Encik Fizul, adakah pembahagian kumpulan dalam operasi mencari ni dilakukan oleh pihak polis ataupun penduduk itu sendiri yang membuat kumpulan sendiri? Kerana ketika operasi pencarian tu daripada rumah ke rumah, bagaimana boleh terjumpa di luar daripada kediaman. Jadi adakah pembahagian kumpulan tu dilakukan oleh polis sendiri ataupun ada penduduk yang mencari inisiatif sendiri untuk keluar mencari tempat lain? Baik, okey. Bagus soalan tu sebenarnya kan. Dia pencarian tu kumpulan tu dibahagi oleh polis. Setiap satu kumpulan ni ada seorang anggota polis yang perlu ikut. Jadi mereka melakukan pencarian rumah-rumah tu dengan satu kumpulan dengan ada seorang anggota dan pegawai polis lah yang perlu ikut. Kan, bukan dilakukan oleh penduduk yang bahagi tu. Cuma dia dengan kerjasama penduduk setempat. Baik. Kan, dengan kerjasama penduduk setempat. Jadi saya sambung balik yang tadi. Okey, kita simpan dulu. Okey, baik. Momen-momen ataupun detik-detik penemuan itu, kerana berlaku banyak sebenarnya adegan ataupun banyak situasi-situasi yang mencemaskan ketika penemuan itu. Kita simpan dahulu kerana saya ingin menjemput seorang lagi wartawan kita yang ketiga. Sudah lama menunggu, yang mana kita boleh katakan ibarat pass baton, yang mana wartawan pertama tadi sudah melaporkan kehilangan dan tiba-tiba di pass baton pula dekat wartawan kedua kita Hafizul tadi, detik-detik penemuan, dan tibalah masa untuk kita menunggu hasil ataupun keputusan bedah siasat selepas ditemui mayat Zain Ryan. Kita perkenalkan wartawan Muhammad Hafiz Nawawi. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, sihat. Sihat ya? Alhamdulillah. Masih lagi mengikuti perkembangan? Masih lagi mengikuti. Okey, baik. Hafiz, mungkin boleh ceritakan bermula daripada kehilangan, penemuan dan hasil bedah siasat. Ceritakan detik-detik bermulanya Hafiz untuk membuat liputan pada 8 Disember tak silap saya. 7 Disember pagi. 7 Disember pagi bermula daripada membuat liputan tu. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Sebelum saya bermula dengan cerita di hospital dulu, di bilik bedah mayat, seperti saudara Hafizul cakap tadi, kita menerima maklumat pada malam 6 Disember itu. Ketua Polis menghubungi saya untuk memaklumkan, mengajak media untuk turun operasi rumah ke rumah. Kita nak buat all out untuk mencari saudara raya sebab dia dah hilang lebih 24 jam. So lepas Ketua Polis daerah Petaling Jaya memaklumkan kepada kami, dan saya memaklumkan kepada saudara Hafizul, dan selepas proses pencarian tu kita orang sendiri pun sentiasa update lah, sebab kita nak tengok, kita berharap lah malam tu dapat jumpa. Tapi pada tanggapan awal tu kita berharap dia jumpa dengan keadaan selamat, tapi ditakdirkan Allah dia jumpa dalam keadaan sudah tidak bernyawa lah kan. So selepas kita dah tahu yang dia dah tak bernyawa, dia dihantar ke hospital untuk proses bersiasat.
saya ditugaskan besoknya untuk ke hospital untuk proses seterusnya lah. Dan pada mulanya kita dimaklumkan di PPM. Ya. Dan saya mulanya mahala ke PPM, tapi selepas kita dapat tahu sebenarnya adik Ryan ni dihantar ke bilik forensik Hospital Sungai Buloh, dan saya berpatah balik daripada PPM ke Hospital Sungai Buloh lah. Lebih kurang dalam pukul 10 pagi macam tu saya sampai. Ketika itu suasana masih keadaan tenang. Kita pun difahamkan postmortem dijangkakan dilakukan pada sekitar pukul 11 pagi. Rakan-rakan media ada lain pun dah ada yang dah kata-kata dah berkumpul di bilik mayat di forensik untuk mengikuti perkembangan lah. Dan kita selepas dimaklumkan sekitar pukul 11 pagi untuk proses bersiasat tu mengambil masa dijangkakan sekitar 4 jam. Itu kita dimaklumkan lah sekitar 4 jam untuk mengetahui punca sebenar kematian adik Ryan ni lah. Ketika itu keluarga Ryan ni berada di dalam kawasan bilik forensik dan media tidak dibenarkan lah, tidak dibenarkan masuk. Kita hanya dibenarkan berada di luar perkarangan dan menunggu perkembangan terkini berkaitan dengan hasil postmortem, hasil bersiasat. Dan sekitar 4 petang apabila kita melihat pasukan polis yang pegawai menyiasat keluar sebentar daripada bilik forensik, dan kita mengagak kemungkinan keputusan dah siasat dah ada. So kita cuba menghubungi Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar, dan apabila kita bertanya tentang keputusan, dan ketika itulah kita agak terkejut apabila dimaklumkan hasil bersiasat itu ada kesan kecederaan pada leher dan badan, dan disahkan adik Ryan ni dibunuh. Itu antara yang kita momen-momen yang kita tak terkejut apabila dapat tahu adik Ryan yang dijumpa di kawasan saliran air di berhampiran 200 meter berhampiran kediamannya disahkan dibunuh. Dan polis asalnya membuka kes SDR kematian mengejut ditukar kepada murder. Agak inilah. Okay, baik. Terima kasih Hafiz. Mungkin boleh ceritakan sikit juga, mungkin ada ramai juga orang di luar sana yang ingin mengetahui mengapa wartawan-wartawan yang berbeza ni ditugaskan di lokasi yang berbeza dan apa yang diinginkan oleh wartawan ni sebenarnya. Mungkin orang luar ramai juga yang tahu. Boleh ceritakan sikit Hafiz? Kita perlu agih-agihkan tugas. Sebab kita perlu interview keluarga, kita perlukan bantuan kerana di hospital, sebab setiap maklumat tu kita nak sampaikan kat orang luar secepat yang mungkin. Dan kita nak tahu supaya sesiapa yang berada di lokasi akan dapat maklumat yang lebih cepat, dan wartawan lah perlu berada di lokasi. Dan apabila dia berada di setiap tempat, berita yang disampaikan itu akan lebih berfakta. Kita tak nak hearsay dengar cakap orang, netizen letak dekat Facebook, TikTok, online mengatakan kes-kes ni, ini semua jangkaan. Tapi kita sendiri perlu berada di situ. Tapi kalau kita seorang je berada di situ, agak sukar untuk kita menyampaikan bahan berita itu. Sebab itu kita perlu ada di setiap lokasi. Macam contoh menemual ibu Raja Noraina berada mencari di rumah Hafizul. Okey, dan saya berada di bilik mayat. So kita agih-agihkan tugas supaya kelancaran untuk bahan berita itu. Berita yang tepat, padat, berfakta. Baik, kita sebagai media harus berdana harus mendapatkan fakta yang tepat. Jadi tugasan pembahagian wartawan di lokasi yang berbeza tu ya tuan-tuan, ia untuk matlamatnya adalah untuk mendapatkan berita yang tepat. Betul. Dan juga disahkan oleh orang yang berautoriti lah. Baik, kita kembali kepada Raja Noraina. Masa bertemu dengan ibu mangsa Ismanira. Baik, masa Raja Noraina dapat tahu bagaimana kehilangan dia, jadi dia ada menceritakan juga, kalau tak silap saya, berkaitan dengan naluri sebagai seorang ibu, yang mana dia mengatakan tidak perlu mencari jauh-jauh kerana sebagai seorang ibu dia dapat merasakan kanak-kanak itu berada
di sekitar kawasan kediaman itu saja. Jadi boleh ceritakan momen-momen masa dia menceritakan sebagai naluri seorang ibu tu sebenarnya benar, memang dia tak bawa di jauh pun, memang dia bawa diri hanya ada di sekitar kediaman di situ. Boleh ceritakan sikit? Okey. Masa Ketika itu Puan Ismanira memang seperti yang kita lihat di video sendiri semua, dia memang tenang, tapi kita tak tahu kan dalam hati dia sendiri. Tapi kita faham lah kan. Jadi masa tu bila saya temu bual dia yakin, dia sangat yakin yang anak sulung dia Zain Ryan ni berada di kawasan sekitar, dan berdasarkan rakaman kamera tertutup CCTV di apartmen idaman tu sendiri, memang tak ada pergerakan keluar masuk di pintu utama. Maksudnya Zain Ryan tu tak dilihat pun keluar atau masuk di pintu apartmen idaman tu sendiri. Jadi itu lagi menguatkan lagi yang naluri dia, yang anak dia masih berada di kawasan sekitar. Jadi berdasarkan keyakinan dia dan berdasarkan maklumat terakhir yang orang nampak Zain berada di tingkat 3, berada di kawasan berluka belakang yang 200 meter yang sebelum lokasi kejadian yang ditemui itu, memang polis gerakkan unit K9 dan dibantu dengan anggota bomba sendiri untuk cari di sekitar situ, dan ibu Zain memang berada di situ untuk bersama-sama dengan anggota polis masa operasi pencarian tu. So saya pun ada bersama dengan ibu dan ada beberapa ahli keluarga dia pun yang datang juga, atuk Zain, untuk datang ke lokasi yang turut sama dalam operasi pencarian pada pagi itulah sehingga petang. Masa tu bila petang tu dah start hujan. So operasi mungkin dihentikan, saya pun tak ingat sebab lepas tu saya dah serahkan kepada Encik Hafizul lah. Masa itu ibu dia sangat tenang. Ketika itu Aina sentiasa communicate dengan ibu untuk mendapatkan update berkaitan dengan ni. Jadi seterusnya pada petang dan kemudian malam, operasi mencari dan menyelamat mencari Zain Ryan pada malam itu ditugaskan oleh Hafizul, wartawan Hafizul. Saya difahamkan banyak situasi-situasi tegang, situasi yang tak dapat dijangka ketika itu, dengan keadaan yang gelap, betul di belakang tu, dengan keadaan yang gelap, hanya bersuluhkan lampu flashlight daripada handphone untuk mencari di belakang tu, yang mana pada mulanya ingin mencari daripada rumah ke rumah, tetapi beralih kepada ke belakang selepas ada berita penemuan. Dan ketika itu suasana, tak silap saya, agak kelang kabut juga Hafizul. Selepas dapat berita dijumpai, katanya di blok sini, di rumah sini, tiba-tiba di belakang tu pula dengan keadaan yang gelap. Boleh ceritakan detik-detik ketika penemuan tu, Cik Hafizul? Baik, saya sambung balik. Sambung balik yang tadi tu. Tadi kan, selepas kita cuba nak ketuk yang pertama tu, Ketua Polis Daerah masa tu kami mengikuti bersama dengan kumpulan Ketua Polis Daerah Putrajaya kan, belum pun sempat kami ketuk pintu yang pertama, dia dihubungi oleh satu kumpulan yang lain mengatakan jasad sudah ditemui. Kami pun turun daripada blok situ, kemudian kita dah tengok keadaan dah mula yalah, masa ketika itu terlalu ramai sebab sedang melakukan operasi rumah ke rumah kan, termasuk dengan penduduk setempat. Jadi bila berita ni tersebar dalam kelompok tu memang sangat ramai kan. Jadi ada yang cakap di belakang blok E, ada yang cakap di blok R, tapi maklumat yang diterima adalah di blok R lah kan. Kemudian bila dapat maklumat tu, saya masa tu adalah dalam keadaan gelap kan, tidak pasti blok R ni berada di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan saya ketika itu kan. Kemudian walaupun kami dalam kumpulan, jadi bila ramai dah tahu, masing-masing cuba untuk menuju ke lokasi yang diberitahu penemuan terbabit. Tapi saya sebenarnya terpisah dari kumpulan itu. Saya ke blok E di belakang bilik gerakan tu. Kemudian saya masuk bersama dengan grup yang lain pula, kumpulan yang lain juga ikut kata di bahagian blok E. Sebenarnya
ditemui di Blok R. Mhm. So jadi ketika itu semua orang dah berpatah balik pula untuk ke Blok R. Jadi masing-masing ramai-ramai ke Blok R. Blok R kami pun berlari menuju, saya ingat dalam 50 meter ke 100 meter jugalah daripada dewan apartment tu nak ke Blok R. So bila sampai di Blok R, masa tu ada saya juga bersama dengan juru video Saiful masa tu. Ketika itu pergilah untuk ke bertemu kembali dengan kumpulan ketua polis daerah ni. Kami masuk Blok R, tanya di mana jumpa apa semua. Masa tu ramai juga yang tak tahu kan. Oh tak tahu, tak pasti apa semua. Tapi kami menyusuri ada satu jalan seperti yang sedia maklum kan, ada di bawah tu ada kawasan sedikit belukar. Jadi kami masuk. Juru video saya ketika itu terjatuh. Terjatuh, kunci motornya hilang. Tapi saya tetap saya cakap tak apa, saya ke sana dulu. Saya biarkan dia di situ. Jadi saya terus ke sana sehinggalah saya berada di lokasi penemuan jasad tu. Ketika tu masa tu kumpulan yang menemui jasad tu ada di situ. Jadi saya bersama dengan ketua polis dan ada juga beberapa rakan media yang lain. Tiba di lokasi itu sebab kami bila malam keadaan memang gelap. Kami memang tak nampak kiri dan kanan sebab memang langsung tiada bantuan cahaya daripada di lokasi kejadian. Ya, yang ada hanyalah lampu daripada pihak PDRM, iaitu lampu suluh mereka, dan juga kami hanya menggunakan lampu daripada telefon bimbit kami masing-masing kan. Jadi bila sebab ketika waktu siang kami hanya tidak sampailah ke arah hujung sana, hanya di sekitar tanaman tebu tu saja kan. Jadi bila malam tu kami tak pernah di kawasan situ. Jadi kami memang rasa memang tak biasa kan. Jadi kami masuk situ apa semua. Nampaklah jasad yang ditemui sebelum pihak polis mengawal kawasan tu dan meminta penduduk setempat untuk keluar dari kawasan tu. Sementara kami menunggu pasukan forensik untuk tiba menjalankan siasatan. Tapi sebelum tu bapa adik Zain ada juga datang untuk tengok dan mengesahkan itu adalah adik Zain Ryan ditemui di saliran air itulah. Fizul, daripada awal pencarian tu, bila sudah menjumpai dalam keadaan yang telah meninggal dunia, jadi Fizul bila memang sudah jangka ke, ataupun bila sampai di betul-betul di tempat lokasi di belakang Blok R tu, Fizul apa perasaan ketika bila tahu tengok dah ditemui tapi dalam keadaan meninggal dunia? Dia kehilangan adik Zain Ryan ni sebenarnya dia sangat dekat dengan saya. Sangat dekat. Situasinya sama, saya juga ada mempunyai seorang anak yang juga autism. Jadi saya sangat memahami. Jadi bila saya dapat saya mengetahui keadaan itu berlaku, sudah pasti dia merubah emosi mental kita. Betul. Tapi perkara itu perlu saya ketepikan terlebih dahulu sebab saya sedang bertugas sebagai seorang wartawan. Baik. Apa yang perlu saya lakukan dulu adalah melaporkan berita berkenaan. Jadi kami perlu dapatkan pengesahan daripada ketua polis ketika itu. Baik. Benarkah ini adalah adik Zain Ryan? Benarkah sudah meninggal dunia? Pada dia ini adalah bukan soal main-main perkara yang kita boleh dengar sekadar hearsay semata-mata. Dah jumpa, meninggal dunia. Tak, ianya perlu disahkan. Dari kita sudah pasti kita adalah media arus perdana, tidak boleh menyebarkan sebarang satu bentuk spekulasi atau berita-berita palsu. Tapi dengan keadaan yang suasana yang begitu, yang saya masuk dalam tu,
kan. Dan suasana penduduk setempat, penerimaan ibu bapa dan juga dengan penemuan jasad berkenaan. So apa yang saya sendiri yang rasakan, dia adalah satu cabaran buat saya. Walaupun ini bukan kali pertama saya membuat liputan pelbagai tragedi yang tragis. Tapi kali ini ia satu bentuk satu kelainan buat saya, sebab saya rasa saya sangat rapat dan dekat, dan saya rasa situasi itu saya juga melaluinya. Apa yang saya dapat cakap Azrizal, memang ia satu cabaran, tapi kita perlu juga melaksanakan tugas sebagai seorang wartawan. Masa tu memang semua nak cepat. Kan. Sebelum netizen mengeluarkan apa-apa, banyak sangat hearsay. Oh, dah jumpa, macam ni, Betul. macam tu. Tambah lagi macam penduduk ni. di situ sudah pun mengetahui. Jadi mungkin sebaran tu banyak sudah sebaran. pasti. Sebelum saja postmortem pun sudah keluar macam-macam versi cerita Azrizal. Betul. Kan? Sehingga saya tanya, betul ke? Sedangkan saya pun boleh hantar lagi. Betul. Kan? Saya berada di lokasi kejadian, tiba-tiba mereka ni lagi pantas daripada kita yang berada di lokasi. Kita sendiri yang berada di lokasi, kita sendiri bersama dengan pihak berautoriti untuk bertanya, kan, benarkah? Kalau dia kata benar, ya, dan sudah meninggal dunia, okey, itulah faktanya, kesahihannya, begitu, kan. Baik. So selepas itu kita tetap menghantar pelaporan berita, kita hantar pelaporan berita apa semua. Jadi sudah pasti saya juga tertanya-tanya siapakah yang berjaya bertemu dengan menemui ni, kan. Balik pada soalan Azrizal tadi, kan, siapakah yang menemui jasad tu. Jadi saya tengoklah di kawasan sekitar tu, terdapat ada 3 individu di sekitar lokasi penemuan tu. Ada 3 individu. Saya tanya, adakah kumpulan cik yang menemui jasad dia? Dia kata ya. Bolehkah saya temu bual? Dan dia tidak menolak lah. Alhamdulillah dia tak menolak. Dan saya tanyalah, kan, macam mana boleh pergi ke sini sedangkan kita sedang melakukan operasi pencarian rumah ke rumah, pencarian rumah ke rumah, kan. Saya ingat, masih lagi ingat yang individu yang saya temu bual adalah Encik Faizul. Nama dia Encik Faizul. Dia cakap memang dia kumpulan dia ni diberi tugasan untuk mencari rumah ke rumah di Blok R. Di Blok R. Kebetulan. Kebetulan. Tapi dia ada satu gerak hati untuk dia mencari di kawasan Blok, belakang Blok R. Di belakang Blok R. Jadi dari situlah dia bertemu dan dapat jumpa jenazah Zain Rayyan. Saya juga ada tanyalah, kan, adakah dia melakukan pencarian rumah ke rumah? Ya, dia dah lakukan, tapi dia tergerak hati untuk cari. Dan dia tidak kesorangan lah. Dia berkumpulan bersama dengan kumpulan dia. Saya tanya berapa individu dia, mungkin dia beritahu saya 4 hingga 5 individu dalam satu kumpulan untuk mencari di luar untuk mencari di luar kawasan tu. Itulah saya berjaya menembual Encik Faizul sebelum kawasan tu ditutuplah, dikawal, sebab memang suasana masa tu sangat hiba, pilu, kita sendiri dapat rasakan. Betul. Tapi tugas kita perlu memberitahu fakta yang sebenar. Terima kasih Encik Hafizul. Ya, memang betul. Yang mana ketika itu Cik Hafizul adalah wartawan yang sering diganggu oleh saya sendiri juga, yang berada di studio, berada di pejabat yang ingin mendapatkan fakta yang tercepat, yang terkini, berita yang terkini. Yang mana saya sudah mendapat hint bahawa penemuan adik Zain Rayyan, tapi dalam keadaan yang telah meninggal dunia. Ya, memang betul seperti yang Cik Hafizul cakap tadi. Kita dah dapat tahu, tapi kita perlu dapatkan autoriti untuk disahkan oleh ketua polis sendiri bahawa penemuan adik Zain Rayyan dalam keadaan telah meninggal dunia. Kita memang dapat info itu lebih awal
tambah-tambahan lagi wartawan yang sudah berada di lokasi kejadian sudah melihat sendiri kejadian itu. Bagaimanapun fakta perlu mendapat kelulusan ataupun pengesahan terlebih daripada mereka yang autoriti yang lebih berkuasa untuk memberikan kenyataan itu. Dan apa yang saya boleh kongsikan juga pada malam itu juga suasana pilu, suasana hibah seperti Hafizul terangkan tadi, ceritakan tadi, kongsikan yang mana satu apartmen idaman tu dengan laungan Allahu Akbar bergema, yang mana dengan kejadian situasi bapa kepada Zain Ryan sendiri pengsan ketika itu betul. Satu situasi yang sangat memilukan. Dan keesokannya pula lain pula ceritanya. Kita bersama dengan Hafiz pula sambung balik cerita ketika di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh. Adakah Hafiz sendiri terkejut tiba-tiba dapat berita pengesahan daripada Ketua Polis bahawa polis telah membuka kertas siasatan 302 Kanun Kesiasaan bahawa kes yang membabitkan kanak-kanak autism ini, adik Zain Ryan ini, adalah kes bunuh. Jadi satu yang mengejutkan ke atau bagaimana? Okey, kes bunuh ni dah banyak berlaku sebelum ni. Betul. Dan kita apabila setiap kali kita pergi ke bilik mayat untuk menunggu hasil bedah siasat tu, kita maybe akan terdetik adakah ada unsur jenayah setiap kanak-kanak ataupun individu yang ditemui mati, meninggal dunia. Dan pada ketika itu memang ada perasaan kemungkinan ada unsur jenayah sebab cara penemuan adik Ryan tu agak sedikit orang kata pelik sebab sebelah siangnya pada 6 Disember tu polis sudah cari di lokasi itu 2 kali. Difahamkan kita polis dah dengan unit K9 semua dah cari tapi masih tidak menemui arwah di lokasi. Tapi apabila di sebelah malam polis ketika nak buat operasi rumah ke rumah, tiba-tiba adik Ryan ditemui di lokasi yang polis dah cari dah sebelum tu. Tapi tak jumpa. Dan agak meragukanlah cara penemuan tu. Dan ketika dibawa ke bilik mayat tu, perasaan ketika itu memang ada rasa kemungkinan akan ada unsur-unsur jenayah, tapi kita tak boleh, itu hanya perasaan. Tapi kita hanya belum menunggu hasil bedah siasat dan kata pihak bererti yang mengesahkan benda itu berlaku. Sebab pada awalnya kes pun seperti saya cakap tadi dibuka SDR, kematian mengejut. Ya, betul. Sebelum ditukar kepada 302 KK, Kanun Kesiasaan, kerana dibunuh. Dan kita kata agak terkejut dan sedih. Kanak-kanak yang kita kata comel diperlakukan sebegitu kejam lah. Betul. Kita ada sebab ada kesan kecederaan di leher dan badan ada kesan-kesan lebam semuanya. Dan ketika itu pun suasana di bilik bilik forensik pada mulanya media agak tenang. Ya, betul. Tapi selepas kita terima berita mengatakan ada pembunuhan berlaku ke atas adik Ryan, media ketika itu memang agak kelang kabut untuk dapatkan pengesahan daripada yang lebih lanjut. Dan kita nak menyampaikan berita secepatnya mungkin lah kepada orang awam untuk tahu perkembangan. Sebab kes Ryan ni orang kata kesnya agak kata mendapat perhatian satu Malaysia lah. Semua nak mengikuti, nak tahu sebab daripada hari kehilangan sampai hari penemuan dan apa seterusnya, apa yang berlaku di bilik mayat, apakah hasil bedah siasat tu, apa keputusannya. Dan apabila kita dah dapat tahu dan kita antara yang tak awal lah yang menyiarkan berita mengatakan adik Ryan dibunuh. Dan ketika itu sebelum tu kita masih dapat berbual ahli keluarga adik Ryan, ibu dia Ismailira. Tapi itu pun ibu dia dalam keadaan yang kata-kata sedih sebab dan dia pun emosi masih tak stabil. Dan kita sebagai media kita tak boleh
terlalu betul. memaksa mereka untuk bercerita, dan kita menunggu keadaan yang sesuai untuk menebual ketika itulah. Okey, baik. Satu info terbaru yang saya dapat, kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Han, yang mana siasatan terkini yang terbaru mendapati berkemungkinan mayat kanak-kanak itu dibuang pada waktu petang di kawasan takungan air 200 meter dari rumah kediamannya, di 200 meter dari rumahnya di apartmen Idaman, Damansara Damai. Baik, mungkin saya boleh kongsikan juga selepas Fizul tadi, Hafiz berkongsi berkenaan dengan Aina juga berkongsi dengan kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta yang kita perlu dapatkan pengesahan daripada orang yang sepatutnya. Dan bagaimana pula dengan netizen, seperti yang Fizul cakap tadi, netizen mungkin menyampaikan sesuatu yang mungkin ditokok tambah, ditemui meninggal dunia, tetapi kita dapat lihat di media sosial juga netizen-netizen ini telah pun mengeluarkan status mereka ditemui dalam meninggal dunia, dan ada beberapa Portal. beberapa apa orang kata macam tekaan, macam ada dia punya sendiri punya inilah, walaupun tidak dapat disahkan daripada polis sendiri. Jadi inilah kalau selepas kita mendengarkan cerita-cerita wartawan-wartawan kita sebentar tadi, beginilah tugas wartawan-wartawan ya, tuan-tuan puan, menunggu sama-sama berlari dengan polis, kadang sampai tak sempat mandi seharian, 2 hari 3 hari juga di lokasi kejadian kadang-kadang, untuk memastikan maklumat itu sampai dengan berfakta. Dan ada juga video juru video kita ketika detik-detik penemuan mayat mangsa malam tu terjatuh di anak sungai, berkejar-kejar untuk ke tempat penemuan, dan kuncinya hilang dengan kamera basah. Jadi banyak kejadian-kejadian itu saya sendiri mengikuti, sebab malam itu saya bertugas. Bagaimanapun saya berada di pejabat untuk mendapatkan fakta-fakta yang terkini. Antaranya wartawan Hafizul antara orang yang sering diganggu oleh saya sendiri, meminta gambar, meminta video untuk disampaikan kepada anda. Dan sebab itu apa yang kami ingin sampaikan sekarang ini, netizen-netizen ini dan juga media-media jalanan ataupun portal-portal ni, yang mana fakta-fakta ataupun artikel kenyataan yang kami berikan telah pun dicedok dan kecewa jugalah apabila hasil yang kita dapatkan dengan berkejaran, dengan memaksa polis untuk mengesahkan, untuk dapatkan berita itu cepat, hakikatnya hanya diambil begitu saja oleh portal-portal ataupun berita-berita jalanan ni. Tapi hakikatnya wartawan yang bertukus lumus dan yang senang-senang duduk depan komputer, di depan laptop, hanya copy dan paste saja. Dan masalah ini memang takkan selesai dan tiada undang-undang yang untuk menanganinya. Jadi saya nak tanya sedikitlah pendapat Aina berkaitan dengan portal-portal yang ataupun netizen-netizen yang cuba mengambil artikel yang kita sudah bersusah payah bertukus lumus untuk dapatkan ni. Jadi pandangan Aina sendiri macam mana? Okey, pada pandangan saya memang tak sepatutnya lah kan, sebab kerja keras kita. So at least sebenarnya netizen sendiri pun perlu mendapatkan fakta ataupun bahan berita tu daripada kita, media arus perdana. Dapatkan daripada kita, dan tidak perlu pun untuk ambil artikel kita dan letak dalam masing-masing punya page ke apa dan menokok tambah. Jadi bila dia orang menokok tambah ni, dia jadi lain. Jadi pandangan netizen tu of course dia akan menyalahkan kita. Sedangkan bahan yang dicedok tu, yang di copy paste tu tak betul pun. Sebab ada tokok tambah, tapi yang mendapat yang tercalar namanya kita lah kan, sebagai wartawan arus perdana ni. So pada saya, netizen sendiri perlu mendapatkan fakta daripada kita yang tepat. Jangan ambil, maksudnya dia baca daripada portal-portal lain yang dah dicedok daripada kita sendiri. Yang maksudnya kerja kita bukanlah mudah kan untuk ambil semua tu, untuk dapatkan maklumat yang tepat semua. Perlu dapatkan, maksudnya pergi kepada source yang betul. Ya, betul. Jangan pergi kepada page-page ataupun portal-portal yang dah ambil cedok kita, dah lah tak kredit kan. Lepas tu dia ambil pula
Lepas tu menokok tambah lagi. Benda tu tak baik lah, tak elok. Baik, betul. Jadi Aina rasa setuju tak hanya dengan kopi dan sekadar kredit saja kepada sumber-sumber yang mereka? Saya tak setuju. Sebab yelah sepatutnya kita sertakanlah link ke apa semua yang kita betul. yang asal, yang asli. Sekurang-kurangnya mereka berkongsi daripada maklumat ataupun maklumat yang betul, yang daripada arus perdana, source sumber asal, arus perdana yang betul. betul. Ya, baik. Terima kasih Aina atas pendapat. Jadi Hafizul sendiri, cabaran dia ataupun bagaimana perasaan bila dapat tahu kita bertukus lumus menyediakan artikel itu, mendapat pengesahan daripada orang yang sepatutnya, tiba-tiba bila kita publish artikel itu dikopi, dicuri oleh portal dan juga netizen-netizen yang membuat kumpulan atau page sendiri tanpa mengkredit nama ataupun sumber arus perdana kita sendiri. Jadi apa perasaan dan cabaran dia? Baik, saya juga sependapat dengan Raja Aina tadi, kan, Raja Nur Aina. Yalah, ia tidak sepatutnya berlaku. Dia, bagi saya, kita nak mengelakkan perkara-perkara seperti misinformation dengan disinformation yang berlaku, penyebaran berita palsu seperti yang Raja Nur Aina beritahu tadi. Dia ambil, kemudian dia olah, dia tukar tambah dan menjadi satu berita yang baru, yang lain daripada sumber yang dia ambil. So dia ada satu boleh menyebabkan penyebaran benda tu, perkara itu adalah tidak betul, kan. Tapi yang terkesannya adalah berita yang asal, sumber yang asal yang diambil, yang diciplak dan letak, ditambah, tukar tambah, lepas tu buat lagi spekulasi sendiri. Ya, betul. Itu Tambah yang kita lagi. banyak dapat lihat dekat Ya. media-media sosial. Itu yang menjadi kerisauan. Sedangkan kami yang bekerja di lapangan, bukan mereka yang menokok tambah, yang membuat spekulasi, yang buat ada yang menyebarkan perkara-perkara yang menyentuh sensitiviti, Betul. yang tidak mengikut etika. Bagi kami sebagai wartawan di lapangan, ada ialah kita mengikut garis panduan dan juga etika sebagai seorang wartawan yang bertauliah, kan, yang media arus perdana. Kita ada guideline kita sendiri, kan, tidak menyentuh sensitiviti. Ya, betul. Fokusnya seperti perkara-perkara kes-kes tragik yang begini, mestilah harus lebih sensitif. Dan kalau dia kebanyakannya apa yang saya baca, saya tengok dalam portal-portal kecil ni, kan, mereka sebenarnya ambil bahan itu daripada kami semua, kan, daripada keluar daripada laman web tu, dia ambil, dia copy, dia paste, semua dia tambah sikit, dia ubah tajuk dan jadi satu bentuk yang baru, kan. Seperti juga satu video saya, kan, saya tengok ini video saya. Ini video saya, kan. Cuma dia ambil, dia letak di tempat dia, di platform dia, semata-mata untuk konten, untuk viewers dia, kan, untuk menarik lagi ramai crowd, kan. Dia cut sikit, dia potong sikit video tu, dah kita risau timbul satu tanggapan yang baru. Kan, tanggapan yang baru seterusnya akan mengakibatkan benda itu adalah satu benda yang palsu. Boleh mengakibatkan benda tu dia jadi salah anggap. Dalam keadaan sekarang ni, sudah pasti maklumat banyak dan senang diperolehi. Itu yang sukar, dan perkara itu seharusnya tidak berlaku. Jadilah pengguna laman sosial yang lebih matang, tengok baik-baik. Dan Harian Metro adalah satu media arus perdana yang melaporkan fakta, pantas, dan pemberitaan yang komprehensif. Apa yang kita tengok memang tepat. Laporan-laporan kita yang pantas, kan, dan lengkap. Itu sebab kebanyakan kami wartawan berada di lapangan sendiri. Baik, terima kasih. Fizul. Baik, betul. Memang tak dapat nak dielakkan perkara-perkara sebegini, yang mana kita sudah bertukus lumus untuk mendapatkan artikel, bagaimanapun di copy dan ditokok tambah. Dan untuk menghangatkan lagi konten netizen ataupun page-page ataupun portal-portal jalanan ini dengan meletak spekulasi, yang mana spekulasi ini membabitkan sensitiviti yang sudah pasti memberi kesan kepada ahli keluarga Zain Ryan kalau berkaitan dengan kes ini.
Jadi kepada Hafiz, ketika di Jabatan Forensik, saya juga bertugas di lokasi bersama dengan Hafiz di Jabatan Forensik, dan juga terkejut sebenarnya apabila mendapat tahu bahawa polis menukar ataupun membuka kertas siasatan kepada 302 Kanun Keseksaan Kes Bunuh selepas terdapat beberapa unsur-unsur jenayah. Jadi satu perasaan yang sedih juga sebenarnya, sehingga ketika saya bersiaran secara langsung di tanah kuburan ketika urusan pengebumian adik Zain Ryan ini, ketika siaran langsung itu saya sendiri menangis ketika itu, dan memang tidak dapat tahan dengan hujan gerimis ketika itu, seolah-olah memberikan satu gambaran bahawa pemergian dia ini sangat-sangat memberi kesan satu keinsafan buat semua orang, yang mana dari awal lagi saya dapat tahu sejak kehilangan, walaupun hilang di sekitar Petaling Jaya ya, tapi dia berita untuk kehilangan tu dan mencari tu di serata ni, di kampung saya, di grup WhatsApp keluarga saya pun ada berita-berita itu. Jadi liputan dia sangat meluas, tersebar luas, sehinggalah kepada penemuan dan dapat tahu ia satu pengakhiran je kes ini, kes bunuh, satu pengakhiran yang sangat menyedihkan, sangat yang mengejutkan. Jadi Hafiz sudah pasti dari awal daripada Jabatan Forensik hari itu kita sama-sama membuat liputan, pasti mengikuti perkembangan kes ini. Jadi setakat ini apa antara yang terbaru Hafiz mengikuti perkembangan kes ini? Untuk yang terbaru setakat hari ini yang kita dimaklumkan oleh Ketua Polis Selangor sendiri, suspek dipercayai seorang, dan adik Ryan tu dipercayai, ini hasil siasatan awal polis, dipercayai diletakkan di lokasi di salian air itu sekitar waktu petang ketika hujan lebat. Itu adalah yang terbaru yang polis keluarkan kenyataan. Itu hasil siasatan selepas beberapa hari polis forensik dan K9 memeriksa lokasi penemuan. Dan polis kini masih meneruskan siasatan dari unit forensik, termasuk mengambil DNA penduduk. Setakat semalam 284 DNA penduduk termasuk saksi dan sebagainya diambil untuk kita kata mencari bukti-bukti baru dan untuk memadankan dengan hasil DNA yang ditemui di pakaian adik Ryan semua. Dan keputusan daripada Jabatan Kimia untuk analisis setakat ini belum. Kita masih menunggu dan kita berdoa dan berharap ada keputusan positif daripada Jabatan Kimia yang menunjukkan ada petunjuk, clue suspek yang melakukan bertindak kejam terhadap adik Ryan. Saya juga difahamkan pada hari ini siasatan di tempat kejadian di Departemen Kediaman Keluarga Mangsa, difahamkan hari ini media tidak dapat masuki ke kawasan belakang tu, yang mana ditutup, media hanya boleh berkumpul di bahagian hadapan. Ini sangat rumit sebenarnya. Tugas cabaran kita. Dan saya juga semalam difahamkan juga berita daripada artikel yang mana polis mengesahkan bahawa untuk siasatan bagi kes Zain Ryan ini, dia amat rumit dan susah untuk mendapatkan siapakah yang melakukan perkara itu. Jadi Hafizul, saya balik kepada Hafizul. Jadi pandangan Hafizul sendiri dalam kes ini begitu sukar. Jadi Hafizul sendiri selepas pernah membuat liputan, bertugas untuk cover kes-kes macam ni, jadi pandangan Hafizul sendiri macam mana? Memang agak-agak mungkin makan masa 2-3 minggu lagi ke untuk kes ni? Kalau tanya saya memang percaya 100% kepada kepakaran pihak polis. Mereka sebenarnya lagi pakar dalam menyiasat. Sebab itu tugas wartawan adalah hanya untuk melaporkan. Kami tidak menyiasat perkara yang berlaku kan. Kita memang tidak berganggu siasatan pihak polis. Kalau ikut berdasarkan pengalaman saya pun sebelum ni,
saya yakin pihak polis dapat menyelesaikan kes ini. Cuma kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya perlu memberi ruang kepada pihak berkuasa melakukan siasatan yang terperinci terhadap kes ni. Mereka juga saya rasa ada jalan untuk mengesan suspek, walaupun penemuan itu dalam keadaan yang mungkin berdasarkan artikel-artikel sebelum ini dimaklumkan agak sukar untuk melakukan penjejakan atau sebaliknya. Tapi dalam berdasarkan pengalaman saya, ya sudah pasti saya amat yakin 100%. Pertama dengan pasukan siasatan yang dipimpin oleh Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar dan juga Ketua Polis Petaling Jaya itu sendiri, Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin. Saya yakin dapat menyelesaikan kes ini. Bagi masa, bagi ruang untuk mereka menganalisis data, penemuan bukti yang baru. Kita insya-Allah bukan saja rakyat Malaysia yang nak mengetahui siapakah pelaku yang kejam yang sanggup melakukan perbuatan itu, malah kami sendiri pun menantikan perkara itu kan. Betul. Jadi bagi saya, kita harus bagi peluang. Saya juga masih ingat waktu saya di Johor pada 2012, kes yang hampir sama. Kalau masih ingat, dia kes adik Dirang Nurul Nadirah tu yang hilang kan, yang hilang pada 2012. Ketika itu saya juga membuat liputan. Flow-nya hampir sama, cuma Dirang adalah kanak-kanak normal, sudah boleh bercakap, boleh itu, betul. Cuma mungkin ada dendam lain dan akhirnya pelaku dapat ditangkap. Itulah kepakaran siasatan pihak polis, dan saya menjangkakan perkara yang sama juga akan berlaku dalam kes ni. Kita hanya perlu bagi ruang dan masa, betul, untuk pihak penyiasat melakukan kerja mereka kan. So sebagai rakyat Malaysia, saya harap tidak ada sebarang bentuk spekulasi yang baru, betul, seperti betul. Apa yang Datuk kepada adik Zain Raya sendiri yang juga mengingatkan, jagalah sensitiviti mereka. Betul. Mereka sekeluarga berada dalam keadaan yang emosinya tidak stabil, keadaannya yang masih lagi mungkin belum boleh menerima kenyataan apa kejadian yang berlaku kan. Baik. So itulah yang saya jangkakan. Saya sangat yakin dengan kebolehan pasukan polis Diraja Malaysia yang ada ketika ini, dan saya juga berharap kes ini dapat diselesaikan dengan tertangkapnya pelaku bagi suspek. Baik, saya setuju dengan pendapat Hafizul tu. Dan Hafizul juga sebentar tadi ada menyentuh berkenaan dengan sensitiviti keluarga, dan memang betul, andaian dan spekulasi anda di luar sana bukan saja boleh mengganggu siasatan polis untuk mendapatkan ataupun menamatkan kes ini dengan segera, tetapi anda juga telah sedikit menyentuh sensitiviti yang mana sudah pasti memberi kesan emosi kepada keluarga-keluarga ataupun yang paling rapat dengan Allahyarham Zain Ryan, dan kepada Aina yang dari awal lagi sudah berhubung dengan ibu mangsa ketika kita tahu kehilangan Zain Ryan ketika itu. Jadi sehingga kini, adakah Aina masih lagi berhubung dengan keluarga dan untuk mendapatkan update ataupun situasi terkini dengan keluarga? Okey, saya cuma berhubung rapat melalui, saya cuba lihat status-status terkini Puan Ismanira di media sosialnya, di IG, dan saya tak nak mengganggu dia. Saya beri dia ruang sebab berdasarkan apa yang saya temu bual dengan Datuk Zain Ryan, dia sendiri mengakui yang Puan Ismanira dan anak lelaki dia Zaid Ikhwan masih lagi tertekan, masih lagi sedih dengan berita kematian anak lelaki mereka. Disebabkan itu, saya cuba elak untuk berkomunikasi dengan Puan Ismanira sebab saya tak nak ganggu emosi dia lah kan. Saya beri dia masa untuk mungkin bertenang. So mungkin selepas ini saya akan cuba berhubung balik dengan dia untuk tanya apa update terkini daripada dia sendirilah. Dan kita difahamkan juga telefon bimbitnya bukan berada di tangan dia sendiri, betul. Ketika ni. Kalau ikut apa yang dimaklumkan oleh Puan Ismanira sendiri, telefon bimbit dia dan suami berada dalam simpanan PDRM untuk siasatan lah. Untuk siasatan. Bagi kes. Baik.
Jadi sedikit harapan daripada Aina sendiri untuk kes ini. Okay, saya pun mengharapkan supaya pelaku kes adik Zain Raya ni sendiri ditemui dan dikenakan hukuman yang setimpal. So bagi kita, apa yang dilakukan oleh suspek itu sendiri amat kejam dan sebagai ahli keluarga terdekat, ibu dan bapa dia pasti akan terkesan, dan mesti mereka pun mengharapkan yang suspek kes pelaku kejadian ni dapat dikesan dan ditangkap, mungkin dia kenakan hukuman yang setimpal. So saya pun mengharapkan benda yang sama dan kita sama-sama mendoakan supaya pelaku ini dikesan dan polis dapat menjalankan siasatan dengan secepat yang mungkin. Baik, terima kasih Aina. Jadi Hafizul, Ya. kita seperti yang Hafizul dedahkan tadi, Hafizul juga berada di kasut yang sama Ya. keluarga mangsa ketika ini yang mana mempunyai anak autism juga. Jadi Hafizul mungkin terkesan juga dari segi emosi ketika mengetahui kes ini. Jadi apa harapan Hafizul sendiri dalam untuk kes ini, babitkan Zain Raya ni, kanak-kanak autism? Azizal, saya selepas kejadian itu kita follow up kan. Tapi setiap kali saya kalau ke apartmen idaman tu, kita ada rasa goosebump, tahu tak? Rasa macam bila kita masuk ke situ, ya kita terus secara automatik kita teringat anak di rumah kan. Anak saya pun sebaya juga dengan adik Zain, dan kita tahu karakter dia bagaimana tingkah laku kan. Dia juga non verbal, dia tak boleh bercakap kan. Jadi itulah harapan saya, sudah pasti kita mahukan pelaku ini segera dapat ditangkap dan dihukum. Kerana tindakannya itu seolah-olah tidak waras, dia adalah sangat kejam. Dia melebihi norma-norma kehidupan kita seperti manusia yang biasa kan. Mengapakah sanggup melakukan sedemikian rupa terhadap kanak-kanak yang autism, tidak boleh bercakap. Ya, betul. Dia ni berada di dalam dunia sendiri. Betul. Jadi apakah yang difikirkan oleh pelaku ketika itu? Betul. Saya juga kita tanya-tanya juga. Kita tanya sampai kini apa yang berada di fikiran dia. Betul. Kan, apa yang berada dan sehingga sanggup buat demikian. Itu adalah satu tindakan yang kejam. Itulah bila saya macam Aziza beritahu tadi, saya sekasut dengan dia kan. Jadi saya sendiri yang seolah-olah saya berada di situ. Saya cuba berada di situ, berada di dalam kelompok mereka, apa yang mereka rasakan, emosi mereka bagaimana kan. Dengan spekulasi berita yang betul. Saya bila kita buka Facebook, TikTok apa semua, kita tengok komen-komen daripada netizen yang membuat pelbagai bentuk spekulasi. Kalau saya baca pun saya terkesan, apatah lagi ibu dan bapanya. Ya, betul. Betul. Kita sendiri baca, sanggup seorang individu kan? Kita rakyat Malaysia yang buat spekulasi ini, tak fikir kan kalau ibunya baca kan, bapanya baca, ahli keluarganya baca, ya, cukup memberi kesan kan. Saya sendiri baca pun saya kesan, saya rasa terkesan, kenapa cakap macam ni kan. Seharusnya kita menjaga sensitiviti. Kita sebagai rakyat Malaysia tunggu, bagi ruang kan, bagi masa kepada pihak berkuasa, jaga sensitiviti itu pihak keluarga. Itu sepatutnya yang perlu dilakukan. Ya, masing-masing nak, semua orang ingin dapatkan perkembangan terkini, tapi usahlah terlalu teruja sehingga menimbulkan satu bentuk yang menyentuh sensitiviti pihak keluarga. Itu saya rasa, Azizah. Baik, terima kasih Hafizul. Satu yang saya sendiri pun dapat rasa, satu duahan yang sudah pasti kes ini bukan saja menginsafkan kita, juga memberi kesan kepada kita yang bergelar ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil. Sudah pasti ini memberi kesan yang sangat, terutamanya kepada emosi kita sendiri. Baik Hafiz, terakhir sedikit nasihat ataupun sedikit panduan kepada
netizen-netizen di luar sana yang mungkin seperti yang Fizal cakap tadi begitu teruja untuk menyampaikan pendapat. Mungkin ada stigma sendiri, ada pendapat sendiri untuk diluahkan. Mungkin ada sedikit nasihat kepada mereka-mereka ni supaya tak ada spekulasi ataupun andaian yang menyebabkan menyentuh sensitiviti keluarga mangsa. Silakan Hafiz. Okey. Untuk kata-kata panduan untuk netizen di luar sana lah, sebelum nak membuat apa-apa kenyataan atau penulisan, cuba berada di tempat keluarga. Kita rasa kita berada di tempat keluarga itu. Apa perasaan apabila membaca benda yang tidak betul ditokok tambah? Mesti kita akan rasa sakit hati, sedih, padahal benda ni tak berlaku tapi ditokok tambah. Begitu juga dengan keluarga. Apabila membaca penulisan kita yang tidak betul di Facebook, di komen-komen, kononnya saya berada di situ, saya berada di sini, saya mendengar daripada saudara-saudara. Padahal benda hakikatnya itu hanyalah spekulasi dan betul. Dicuba ditokok tambah. Padahal hakikatnya tak berlaku. Kita cuba berada di tempat mereka lah, keluarga. Mesti selepas ni mereka akan trauma. Siapa-siapa yang berlaku mesti akan trauma. Sebelum ni macam saya sendiri ada anak kecil, kita balik rumah, anak akan sambut. Ni keluarga Zain lepas ni, bapa dia balik kerja lepas ni akan ada rasa sesuatu yang akan rasa hilang lah. Tapi so bila netizen ni nak fikir dulu sebelum nak menulis, sebab benda tu akan dalam masa sama dia akan mengganggu siasatan sebenarnya. Setiap penulisan tu akan mengganggu siasatan polis kalau benda tu tidak tepat. Betul. Dia akan memakan masa untuk polis lebih untuk polis nak cepat, untuk kita nak selesaikan kes ni secepat mungkin. Kita nak mencari pembunuh, kita nak jatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku, sebab perbuatan ni tak boleh dimaafkan kerana seorang anak yang istimewa diperlakukan sedemikian rupa. Tambahan pula netizen boleh kata-kata menjadi batu api lah. Dia nak mensensasikan dan dia nak kata menaikkan view dia di page dia ataupun untuk konten. Dan kadang-kadang apabila dia mengambil sumber-sumber yang semua asal macam kita semua asal, tapi ditukar tambah dan lebih apabila dia tambah, dia view pula lebih tinggi dan orang mempercayai. Apabila orang percayai itu yang bahaya sebenarnya. Orang termakan apa punya dia punya penulisan tu dan orang menganggap benda itu betul. Hakikatnya benda itu tidak betul. Dan pihak berautoriti percayalah pada pihak berautoriti, dan pembaca di luar sana untuk membaca itu bacalah sumber-sumber yang betul daripada media-media arus perdana yang menyiarkan laporan terkini lah, dan tidak terpengaruh dengan netizen luar sana yang bagi saya mereka ni hanya nak publicity. Setuju? Mereka hanya nak publicity dan anak kita kata ada satu, dia bukan penyakit, dia kata dia nak orang ambil perhatian. Attention seeker. Attention seeker kita kata kan. Dia nak orang perhatian. Apabila dia menulis ni, orang tu tertumpu kat dia. Ya, betul. Baik, terima kasih Hafiz atas pandangan dan juga ulasan dan sedikit nasihat kepada anda yang di luar sana. Jadi anda juga boleh dikenakan tindakan ya di bawah Akta Komunikasi dan juga Media sekiranya mengeluarkan satu spekulasi ataupun andaian yang boleh mengganggu siasatan polis dalam kes ini sebenarnya. Dan sudah pasti ketika saya juga membuat liputan bersama mereka, bertugas di lapangan, saya juga terkesan yang mana saya memikirkan seorang anak kecil yang istimewa yang mungkin ditakdirkan untuk memberikan kita sedikit keinsafan, membuka fikiran kita. Bagaimana sekiranya kita berada di situasi ini, di situasi itu. Jadi ini adalah satu, saya boleh katakan satu rahmat dalam satu kejadian sebenarnya, buat kita untuk sama-sama muhasabah diri, lihat diri kita sebenarnya di manakah kita berada di tahap mana sebenarnya. Jadi sudah pasti kes ini memberi kesan kepada semua masyarakat di negara yang juga mengikuti perkembangan kes ini sejak daripada kehilangan kepada penemuan sehinggalah sekarang ni kes masih berjalan untuk mendapatkan siapakah pelaku yang dikatakan membunuh ataupun disyaki membunuh adik kanak-kanak autism ini, Zain Ryan. Saya kira setakat ini saja perkongsian daripada kami, dan inilah pengalaman yang
ataupun perkongsian yang kami ingin memberi tahu kepada anda di luar sana bahawa tugas-tugas wartawan ini bukanlah senang sebenarnya untuk berada di lapangan, terpaksa berkejar-kejaran, ada yang terjatuh, berhujan, berpanas dan ada juga yang terpaksa berada di lapangan sehingga ke 2-3 hari tidak mandi, tidak balik ke rumah berjumpa anak isteri untuk semata-mata untuk mendapatkan berita yang sahih, yang telah disahkan oleh orang yang sepatutnya, yang berautoriti untuk anda mendapatkan info-info yang komprehensif dan sudah pasti tepat untuk anda. Saya kira setakat ini saja. Terima kasih kepada semua wartawan-wartawan menjadi panel dalam podcast apa-apa saja pada hari ini. Saya kira setakat ini saja. Saya Asrizal Aris. Assalamualaikum dan salam hormat.